Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din wahdina ila sawa'is sabil. Ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selamat bertemu kembali kepada pelajar kuliah duha pada setiap hari Sabtu di Masjid Darul Ma'mur. Dan saya akan sambung pelajaran Tauhid, iaitu saya mulakan daripada muka 115 insya-Allah. Dengan bahawa ada pada perkataannya itu nisbah lemah kepada Allah Ta'ala daripada berbuat yang terlebih elok daripada alam yang sudah ada ini. Tetapi dijawab daripada i'tirad baqa'i' itu dengan bahawa muradnya itu bahawasanya tiada mungkin bahawa didapatkan yang terlebih elok daripada alam ini kerana ketiadaan ta'alluq kudrat Allah dan kudratnya dengan mengadakan yang terlebih elok itu. Dan jikalau dikehendaki Allah Ta'ala nescaya mengada ia yang terlebih elok daripadanya kerana Allah Ta'ala itu amat kuasa. Maknanya kalau sekiranya soalannya apakah Allah Ta'ala boleh menjadikan alam ini lebih cantik daripada ini, atau dijadikan makhluk seperti manusia ini lebih cantik daripada apa yang ada? Adakah Allah Ta'ala boleh atau lemah? Ini jawapannya bahawasanya itu terletak pada kuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh saja untuk mengadakan yang mana manusia memikir ia lebih elok atau ia lebih baik. Jadi tak ada kita halangi untuk mengatakan Allah Ta'ala itu berkuasa atas segala-galanya. Maka tiada pada kalam Imam Ghazali itu barang yang menghendaki nisbah lemah kepada Allah Ta'ala seperti barang yang tawahum akan dia oleh baqa'i' pada itu, maka i'tirad ia atasnya. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali mengatakan bahawasanya Allah SWT amat berkuasa atas segala sesuatu. Jadi tak adalah soalnya alam ini boleh dielokkan lagi. Adakah Allah Ta'ala lemah untuk melokkan lagi? Tak boleh. Kerana apa? Kerana apa yang ada ni sudah nyata eloknya dan sudah nyata baiknya. Jadi tak adalah penentangan atau i'tirad seperti mana i'tirad baqa'i'. Faedah. Ditanyakan setengah ulama daripada orang yang berkata tiada kuasa Allah Ta'ala atas bahawa hendak mengeluarkan daku daripada miliknya, adakah kufur atau tiada? Maka jawab ia dengan bahawasanya tiada kufur kerana keluarnya daripada milik Allah Ta'ala itu mustahil, kerana tiada dapat wujud milik bagi orang yang lain daripada Allah Ta'ala dan mengeluar ia akan dia kepadanya. Dan kudrat tiada ta'alluq ia kepada yang mustahil.
maka tiada mudarat pada yang demikian itu, seperti tiada mudarat bahawa dikatakan tiada kuasa Allah atas bahawa mengambil ia akan anak atau isteri atau umpama yang demikian itu, tetapi adalah perkataan yang demikian itu tiada sunyi daripada jahat adalah. Maka yang sebenarnya bahawa jangan dikatakan tiada kuasa Allah Ta'ala pada yang demikian itu. Hanya dikata tiada ia takluk kudrat Allah Ta'ala akan yang demikian itu kerana segala perkara yang mustahil. Maka kudrat itu tiada takluk kepada yang mustahil. Wallahu a'lam. Jadi kalau orang kata memang kita adalah milik Allah, dan kita katakan bahawasanya Allah Ta'ala tidak ada kuasa untuk mengeluarkan saya daripada milik Allah, perkataan itu betul, memang tak ada kuasa. Tapi bukan bermakna Tuhan tidak ada kuasa, tetapi makna takluk kudrat tidak kena kepada yang mustahil, kerana mustahil ada makhluk terkeluar daripada milik Allah. Atau ada orang kata seperti orang kata bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala lemah kalau tidak tidak mempunyai anak. Allah Taala boleh mempunyai anak, berkuasa untuk mempunyai anak, tapi dia tak mau mempunyai anak. Perkataan demikian juga tidaklah kufur, tetapi maknanya perkataan ini bahaya atau dipanggil jahat kerana ia boleh membawa kepada kufur, tapi tidak sampai kepada kufur kerana benda ini mustahil. Yang ini mustahil Allah Ta'ala hendak mendapatkan anak ataupun beristeri dan sebagainya. Jadi perkara yang mustahil memang tak masuk dalam takluk kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana yang setiap mustahil itu maknanya benda itu tak ada. Yang wajib benda itu mesti ada, yang mustahil mesti tiada. Sampai bila-bila pun tiada, tidak pernah dia ada. Asal kufur dan bid'ah. Kata Syekh Sanusi Rasul rahimahullah ta'ala, bermula asal kufur dan bid'ah itu 7 perkara. Ini asal kufur dan bid'ah ada 7 perkara. Pertama, al-ijadul zati, yakni mengadakan yang zati. Artinya disandarkan ada alam ini kepada Allah atas jalan illah dan tabiat dengan ikhtiar. Ini adalah satu perkara yang tidak boleh bagi Allah SWT mengadakan dengan sendiri. Artinya bukan dengan kehendak dan bukan kuasa Allah. Ini tidak boleh. Kedua, at-tahsinul aqli, artinya mengelok yang akli, iaitu keadaan segala perbuatan Allah Ta'ala dan segala hukumnya dihentikan pada atas akal aghrab, dan iaitu menghilangkan masalah yang menolakkan maqasid. Yang kedua, at-tahsinul aqli, membaiki dari segi akal. Jadi maknanya seperti umpamanya dunia ini sudah ada, jadi Allah Ta'ala boleh juga membaiki dari segi akal lebih daripada ini. Ini pun tidak bolehlah kita katakan kepada Allah Ta'ala. Ketiga, at-taqlidur radi'u, iaitu mengikut yang kurang, iaitu mengikut akan orang lain dengan cemburu dan memotong dengan tiada membantu bagi yang sebenar. Dia taklid, taklid saja kepada orang lain. Yang keempat, al-adi ar-rabat,
artinya mengikut adat, iaitu memutuskan berlazim-laziman antara suatu pekerjaan dengan suatu pekerjaan pada wujudnya atau pada adamnya dengan wasitah berulang-ulang. Kelima, jahil murakab, dan iaitu jahil ia akan hakikat suatu dan jahil ia akan dirinya itu jahil. Itu jahil murakab. Orang yang jahil tapi tak tahu jahil, itu dipanggil jahil murakab. Keenam, berpegang ia akan aqaid, iman dengan semata-mata zahir Quran dan hadis, yakni ayat yang mentashbihkan dan hadis yang mentasybih, yang mutasyabihat, dengan tiada ditentangkan dia atas beberapa burhan aqliyah dan qawati' syariah, pendapat syarak yang pasti. Itu mengambil yang zahir saja tanpa memikirkan dengan cara akal mana yang patut dan tidak patut. Ketujuh, jahil dengan qawaid yang aqliyah, yang iaitu mengetahui dengan wujud segala yang wajib dan terus segala yang harus, dan istihalah segala yang mustahil, dan mengetahui dengan bahasa Arab, iaitu ilmu lughah dan ilmu nahwu dan ilmu bayan. Maka adalah tiap-tiap suatu daripadanya terkadang jadi daripadanya kufur mujamma, dan terkadang jadi daripadanya bid'ah. Begitulah 7 perkara ini yang mana boleh jadi seseorang apabila mengambil pandangan-pandangan yang disebutkan tadi, boleh jadi dia menjadi kufur atau jadi bid'ah. Jadi kalau bid'ah tu tak mengapalah, jadi yang takut kufur, kerana bid'ah ni maknanya benda yang tiada dalam agama pada asalnya, itulah yang dikatakan bid'ah. Maka al-ijadu dari itu asal kufur falsafah yang menjadikan zat Allah itu illah bagi mungkin dengan tiada ikhtiarnya. Jadi mengadakan dengan sendiri, iaitu maknanya Allah Ta'ala ada, daripada adanya Allah terbit alam. Begitulah sebagaimana mengikut kata ahli falsafah. Ini adalah tidak boleh, kerana seolah-olah Allah mengadakan alam ini dengan tiada ikhtiar. Jadi mustahil benda tadi. Dan tahsinul aqli itu asal kufur barahimiyah daripada kaum falasifah, hingga menafi oleh mereka itu akan nubuwah, dan asal sesat Mu'tazilah hingga diwajibkannya atas Allah Ta'ala meraihkan salah, kebaikan, dan aslah yang lebih baik. At-tahsinul aqli maknanya sesuatu yang dipandang baik pada akal. Ini diambil daripada pahaman Barahimiyah atau falasifah, dan juga diambil oleh Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah mengambil pendapat ini, di mana Allah Ta'ala membuat sesuatu adalah mengikut mana yang aslah, ini mana yang lebih baik. Seperti mana manusia dan haiwan. Jadi manusia dijadikan begini kerana ia adalah lebih baik bagi manusia dengan keadaan begini, bukan kerana kuasa Allah SWT, tapi maknanya kerana adalah itu lebih baik manusia. Misalan umpamanya anak mati lebih dahulu lebih baik daripada dia hidup, kerana kalau dia hidup mungkin dia jadi kufur, jadi orang jahat, jadi lebih baik aslah pada dia Allah Ta'ala matikan lebih dahulu. Ini pandangan Mu'tazilah.
Dan at-taqlidur radi, itu asal kufur yang menyembah berhala dari lainnya hingga berkata mereka itu, kami dapat ibu bapa kami menyembah berhala, maka kami pun mengikut atas perbuatan mereka itu. Ini taklid, artinya dia mengikut kepada orang yang dahulu, datuk nenek menyembah berhala, dia pun menyembah berhala. Itu adalah satu perkara yang mana tidak boleh dilakukan kerana ia mengikut perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Dan ar-raddu al-adi, itu asal kufur tabaiyin, makna orang-orang yang mengikut pemikiran semula jadi, dan sesat orang yang mengikut akan mereka itu daripada segala jahil mukminin, seperti ditambatkan kenyang dengan makan sekira-kira tiada dapat menyalahi. Ini adalah kepercayaan. Ini kalau makan mesti kenyang, kalau tak makan tak kenyang. Ini pun tidak boleh jadi i'tiqad, kerana ini kelaziman ini menafikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Macam seperti api mesti membakar, tapi tak mestinya membakar, kerana ini kuasa Allah Ta'ala. Dan jahil murakkab itu asal kufur kebanyakan i'tikad falasifah, orang ahli falsafah, katanya memberi bekas aflak, yakni matahari dan bulan. Ini jahil murakkab. Jadi orang ahli falsafah menganggap cakrawala seperti bintang, matahari dan bulan semuanya memberi bekas kepada nasib manusia di dunia ini. Artinya manusia ada nasibnya baik, nasibnya tak baik, semua disebabkan bintang-bintang ataupun cakrawala. Itu jahil. Orang macam ini jahil, dan jahil murakkab kerana dia tak tahu yang dia jahil. Dan yang berpegang dengan zahir kitab dan hadis itu asal kufur hasyawiyah. Jadi satu kumpulan namanya hasyawiyah. Maka berkata mereka itu dengan syabih, yakni keserupaan, dan berjisim dan berjihad, kerana mengambil akan zahir yang mutasyabihat seperti Ar-Rahmanu alal arsy istawa dan umpamanya. Jadi pendapat hasyawiyah, mereka mengambil yang zahir dalam pandangan mereka. Jadi Allah Ta'ala pada mereka berjasad, berbadan. Ini adalah kufur kerana percaya yang Allah Ta'ala mempunyai seperti manusia, iaitu dia ambil dengan zahir seperti Ar-Rahman alal arsy istawa. Zahirnya maknanya Allah Ta'ala yang Maha Pengasih atas arash menduduk. Jadi maknanya seolah-olah ada arash, ada tempat di mana Allah Ta'ala duduk pada zahirnya. Jadi ini adalah satu perkara yang membawa kepada kufur. Ketahui olehmu bahawa ayat Quran dan hadis Nabi itu dua perkara. Pertama dinamakan muhkamat, dan kedua dinamakan mutasyabihat. Di dalam ayat-ayat Quran ada dua bahagian, banyak bahagian-bahagian, tapi ini bahagian yang mana untuk mengetahui ayat-ayat itu ada dipanggil muhkamat, makna yang rapi, yang ketat, yang tidak dapat dimaknakan kepada lain. Kemudian ada mutasyabihat, artinya serupa-serupa yang boleh dimaknakan kepada lain, tetapi ia ada syubhah atau ada kekeliruan. Jadi ada dua, muhkamat dan mutasyabihat. Dan adapun yang muhkamat itu wajib diambilkan akan makna zahir. Tiada harus kita takwil dengan makna yang lain. Sekali-kali seperti firman-Nya, wa aqimus salata wa atuz zakah, artinya dirikan olehmu akan sembahyang dan berilah olehmu akan zakat. Jadi itu yang muhkamat, tidak boleh dibalikkan kepada makna-makna lain. Maknanya terang dan maknanya tak boleh ditakwil-takwil. Bila dia kata aqimus salah, dirikanlah kamu sembahyang, tahulah makna mendirikan sembahyang, tapi maknanya mesti dirikan sembahyang.
dan wa atuz zakat, berilah zakat, maknanya mesti memberi zakat, tidak boleh lagi dimaknakan kepada lain. Artinya aqimus salat dimaknakan lain, atuz zakat dimaknakan lain, tak ada, kerana ini adalah ayat muhkamat. Surah Al-Baqarah ayat 110. Dan demikian lagi firman-Nya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Artinya jangan kamu hampir akan berbuat zina, kerana zina itu ada, ia keji. Surah Al-Isra ayat 32. Jadi ini juga muhkamat, maknanya tak ada takwil. Manusia dilarang mendekati zina, mendekati saja dah dilarang. Kalau sudah dekat dilarang, melakukan lagi dilarang. Jangan pula kita lawyer buruk, itu adalah salah, kerana ini ayat muhkamat. Itu yang muhkamat. Dan yang mutasyabih itu seperti firman-Nya, yadullahi fawqa aydihim, maksudnya bermula tangan Allah atas tangan mereka itu. Surah Al-Fatah ayat 10. Jadi maknanya tangan Allah atas tangan-tangan mereka. Sekarang kalau ini adalah mengenirukan, kerana tangan itu kita tahu makna tangan itu apa. Maknanya sesuatu yang ada pada manusia, tangan itu digunakan untuk mencapai sesuatu, untuk makan dan sebagainya. Baiklah, jadi maknanya kita akan sambung lagi di minggu hadapan akan pelajaran ini, insya-Allah bertemu lagi lah. Jadi jangan lupa sentiasa baca buku ini, kerana ada benda-benda yang susah. Tapi kalau kita sudah baca makna kita menjadi jinak kepada buku ini dan buku ini jinak kepada kita, insya-Allah Allah Ta'ala akan buka minda kita, buka hati kita untuk memahaminya, insya-Allah. Sekian saja kepada pelajar Masjid Darul Ma'mur. Terimalah salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.